2.6 inverse functions. Okay, kita terus belajar topik 2.6 inverse functions. Pernah dengar tak inverse function? Pernah belajar tak sebelum ni? Inverse function dah kan? Inverse function or anti-function is a function that reverses. Dia reverse kepada suatu fungsi tu. If the function f applied to an input x gives a result of y. Okay, katakan x ni input dia y, fx sama dengan y. Kalau inverse pula maksudnya y tu yang memberi kepada x. Dalam mathematics notation gy sama dengan x. Okay. Recall the example in 2.5. Recall the example in 2.1, the price of rambutan depends on its weight in kilogram. Ingat lagi tak kisah awal-awal dulu kita cerita pasal rambutan kan? Kalau 5 kilo, 5,15 ni maksudnya kalau beli 5 kilogram rambutan, you kena bayar RM15. Dan ini dia punya sets kita. 5 kilogram RM15, 10 kilogram RM30, 20 kilogram RM60. Kalau nak tulis dalam fungsi, apa dia fungsi dia? Macam mana nak dapat jumlah harga? Setiap kilogram tu kita darab dengan 3 kan? Sebab kita tengok pattern dia. 5, 15, 10, 30, 20, 60. Maksudnya 1 kilogram tu RM3. Jadinya kita boleh represent dalam bentuk function y sama dengan 3x. Hence, by using the function for any weight of rambutan, we will able to know the price. Okay. Dari persamaan ni, ini sangat powerful lah bila dah ada persamaan macam ni. Tak kira berapa kilogram yang you nak pun, you boleh key in dalam ni terus dapat harga. You nak 1000 gram ke, 1000 kilogram ke, you nak 40 kilogram ke, just insert into the function. Kalau 40 kilogram, berapa harga rambutan tu kelas? Please respond. Suara bangun tidur pun tak apalah. Hello? Kalau you nak beli 40 kilogram, berapa harga yang you kena bayar? 120. 120. Okey, bagus. Maksudnya bila dah ada function ni sangat powerful lah sebab kita boleh compute any values dan kita masukkan dalam fungsi y. Let's say the weight of rambutan is 100. Kalau you nak beli 100 kilogram, then the price will be RM300 Malaysia. Okay. Sekarang ni jumlah harga dah diberi. Dia terbalik pula. You ada duit 120. Mak cakap habiskan semua duit ni beli rambutan. So macam mana? You kena tahu berapa kilogram kan? Jadinya fungsi ni kita terbalikkan lah. Y sama dengan 3x. Bila kita inverse x jadikan perkara rumus y per 3. Y ni tadi duit yang you ada 120. Okay, bila dah dapat 120 masukkan dalam fungsi ni maksudnya you akan dapat berapa kilogram? 40 kilogram. Itu masuk inverse function tadi. Boleh faham tak? Sekarang ni situasi dia terbalik. Jumlah duit dah ada, you nak tahu berapa kilogram. Awal ni tadi, you tahu nak beli dah berapa dah kilogram kan? You tahu 4 kilogram ke. Lepas tu you calculate harga. Tapi dalam inverse function, you dah ada duit dah ada tapi you tak tahu berapa kilogram yang you akan dapat. Okay, secara teorinya, if f is a one-to-one function which maps elements x in the domain x onto elements y in the range y, then the inverse function f inverse maps y back to x. That is, f ni memetakan x kepada y. Kalau inverse dia reverse lah y kepada
X. Okay, itu notation dia. Inverse function ni guna notation F negatif 1 ni F negatif 1 tu automatic kita tahu itu adalah inverse function. Lihat gambar rajah, figure A, kita lihat domain, kodomain. F maksudnya 1 dipetakan kepada 6, 2 kepada 7, 3 kepada 8, 4 kepada 9. Manakala bagi F inverse, arah dia, anak panah dia pun terbalik. 6 ke 1, 7 ke 2, 8 ke 3, 9 ke 4. So inverse function direction dia berbeza daripada F. Okay, dia opposite. Kemudian kita ada persamaan ni, F inverse sama juga F inverse darab F sama dengan X. Okay. Maksudnya di sini, F ialah fungsi. Kalau kita darab dengan inverse dia, kita dapat balik X. Okay. Ataupun diletak F inverse di luar, darab dengan F, you akan dapat X juga. Dan perhatikan bahawa F inverse ni bukan bermaksud 1/Fx ya. F inverse adalah inverse function. Okay. Yang ni you kena faham . Untuk graph pula. The graph of F and F inverse are symmetric about the line y equal to x. Banyak sangat info dalam satu ayat ni. Kita lihat. Ini graf Fx. Biru ni. Originally, curve yang biru ni diberi. Sekarang tugas you lukiskan graf bagi F inverse. Bagaimana nak lukis daripada curve yang diberi? Pertama sekali, you lukiskan garisan Y sama dengan X. Mana Y sama dengan X? Di sini Y sama dengan X. Ni Y sama dengan X yang garisan hitam ni. Seolah-olah ada cermin di sini. Maka curve biru ni terpantul ke arah yang bertentangan. Jadi curve yang warna pink ni. So inilah kita punya graf bagi F inverse. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, kita jawab soalan yang diberi. Sebelum tu kita fahamkan dulu example. Set A 1, 2, 4, set B 3, 6, 12. Function yang diberi ialah 3x. The function fx in terms of graph, arrow diagram ni, you hanya lukis set A kepada set B dan letakkan elemen dalam ni dan you buat pemetaan. Untuk inverse function, set yang sama cuma arah arrow ni bertentangan daripada F. Okay. Dan dia punya set pun terbalik. You start dengan 3, baru 1, 6,2, 12,4. Dan tuliskan F inverse. Macam mana nak dapat F inverse ni? 3 ke 1, 6 ke 2, 12 ke 4. Maksudnya nak dapatkan nilai-nilai di sini kita kena bahagi dengan 3. Sebab tu F inverse kita 1/3 X. Set A diberi 6, 8, 10. Set B tak ada. So macam mana nak cari set B? Gunakan maklumat yang diberi di sini ya. Fx sama dengan X tolak 5. Boleh tak you list down set bagi B? Please turn on your mic. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Macam mana you tahu? Sebab X tu ubah kepada set B. Yes. Masukkan elemen X dalam ni untuk dapatkan corresponding value. Contohnya elemen yang pertama. Macam mana kita dapat 1 adalah hasil 6 tolak 5. Jadi you dapat 1. Elemen yang kedua 8 tolak 5 dapat 3. Dan elemen yang terakhir 10 tolak 5 you akan dapat 5. Okay, the function fx. Di sini you kena lukiskan arrow diagram tu.
letakkan set A 6, 8, 10 dan set B 1, 3, 5. Untuk lukis graf F, you kena letakkan arrow anak panahnya. Okay. Manakala inverse function pula, dia punya set dia sama, 6, 8, 10. Yang ni 1, 3, 5. Cuma di sini arah anak panah bertentangan. Okay. Kemudian, apa fungsi F inverse tu? Okay, sebelum tu you kena list down dia punya ordered pairs. Ini 6, 1, 8, 3, 10, 5. Yang ini, apa dia punya set? 1, 6, 3, 8, 5, 10. 3, 8, 5, 10. Sekarang boleh tak you bagi fungsi F inverse? X tambah 5. Pandai. F inverse adalah X tambah 5. Sebab kita ikut rules ni 1 dapat 6, 3 dapat 8, 5 tambah 10. So apa rules dia? Semua elemen dalam ni kena tambah 5 untuk dapatkan nilai 6, 8 dan 10. Okay, boleh faham tu?